Tuan Yang di-Pertua, nelayan-nelayan di pesisir pantai Sungai Bagan dan Palai Jawa mengemukakan batahan terhadap percebuluhan haram pukat tunda ke tempat mata pencarian mereka kepada pihak berkuasa sejak tahun 90-an. Malah, satu batahan rasmi telah ditunjukkan kepada Penggala Balang Penjaga Lasua Johor pada 12 hari bulan Julai tahun 2007 untuk melakukan siasatan atas pemilik pukat tuna yang dilalangi oleh sindiket yang seakan dikurniakan imuniti tapak dibelenggu oleh pihak pembuat kuasa. Tetapi tiada sebarang maklum balas hingga hari ini. Nelayan bagai bersedu di padang pasir. Mereka ini terdiri daripada pelbagai kaum yang hidup kias pagi makan pagi, kias petang makan petang, telah di pinggir sekian lama. Pukat tunda daripada batu pahat dan Pontian yang sering mencerebur masuk 6 batu nautika dari pesisir pantai pada Jawa secara haram bukan sahaja mengancam pendapatan nelayan tempatan yang kian sempit kehidupan kerana hasil penangkapan ikan yang makin berkurangan, bahkan habitat pemelihara anak dan benih ikan telah terancam dengan kautan pukat tunda. Telah dijangkakan masalah kepupusan ikan akan berlaku. Masih tiada sebarang tindakan diberi perhatian serius untuk membeda nasib dan menuntut membeda. Thank you Seri Garing, terima kasih. Dan menuntut keadilan golongan nelayan tertindak ini oleh pihak yang berkaitan. Jangan seperti ujukan tapak beda ikan sepanjang pantai yang dikelolakan oleh kumpulan sasar untuk meringankan beban hidup masih terbantut. Kerajaan pusat dan negeri masih kebutuhan idea dan pelancangan yang menyeluruh untuk menolong nelayan tersebut yang majoritinya hidup di bawah pas kemiskinan di samping membenteras masalah pencerobohan pukat tunda yang dilalangi oleh sindiket yang berpenggalah. Kenapa kerajaan tiada pula menunjuk kepada langkah kerajaan Indonesia untuk membatalkan lesen pukat tunda demi menjaga kehidupan nelayan di pesisir pantai dan memelihara sumber panjang lagi ikan yang sedia. Sikit lagi, tinggal sikit saja. Terima kasih. Saya dipinta oleh Yang Berhormat menghadkan ucapan dia 15 minit. Tuan Yang di-Pertua, saya amat terpengung dengan jawapan lisan yang diberikan oleh Menteri tentang permohonan peruntukan khas yang amat berhormat Perdana Menteri yang dikemukakan pada sidang yang lepas. Kebetulan 2 hari sebelum Hari Raya Haji, Menteri menyatakan bahawa permohonan tersebut masih dalam proses penelitian dan penilaian untuk pelaksanaan. Yang Berhormat Menteri tidak sedar bahawa salah satu permohonan adalah untuk program kebajikan sosial bagi penduduk Islam sempena bulan Ramadan 1430 Hijrah, yang mana objektif utamanya adalah untuk membantu dan meringankan beban hidup umat Islam yang bernasib kurang baik seperti golongan OKU, fakir miskin dan ibu tunggal dapat sama-sama menikmati bulan yang suci ini. Mengikut jawapan lisan yang diterima pada 18 Mac 2010 menyatakan bahawa permohonan tidak diluluskan dengan alasan yang profesional. Beberapa persoalan ingin saya bangkitkan ialah apakah senarai garis panduan yang dimasukkan oleh Yang Berhormat Menteri? 2. Apakah yang dimasukkan keperluan yang benar-benar diperlukan oleh rakyat mendesak dan perlu diberi keutamaan? Kalau golongan OKU, fakir miskin dan ibu tunggal
yang kesempitan hidup bukanlah kumpulan sasa yang perlu diberi keutamaan untuk menerima bantuan daripada peruntukan khas ini. Golongan mana yang disasarkan kerajaan untuk merealisasikan konsep layak dilahulukan. Lagipun, permohonan yang satu lagi adalah untuk pemasangan lampu awam sepanjang Jalan Pakiri antara Batu 2 hingga Batu 6 sebagai kawasan zon kemalangan yang bertujuan untuk menggulangkan kejayaan kemalangan dan memberikan jaminan keselamatan penduduk tempatan. Atas jalangan jasa baik yang YDP MPN yang mana alasannya ialah MPN kesempitan peruntukan daripada KPKT dan perlukan peruntukan khas ini untuk menjaga kebajikan masyarakat umum. Kalau keselamatan dan kebajikan layak bukan menunjukkan keutamaan, apakah yang dimasukkan keutamaan layak oleh menteri? Apakah yang dimasukkan value for money? Agak menggelirukan kerana segala peruntukan kerajaan adalah untuk kepentingan layak tanpa mengharapkan sebarang keuntungan sebagai moral insan yang berpandukan kepada Tuhan. Tuan Yang di-Pertua, di sini surat ditekui umum bahawa pemilik kenderaan persenian seperti motorkar dan motosikal. Jangan berjanji dengan saya lain kali ya. Tak. Ini last kali. Ini pina. Berkuasa kecil yang berusianya lebih 20 tahun. Data-datanya terdiri daripada golongan berpendapatan rendah dan gunakannya untuk mencari nafkah hidup seperti pergi ke kebun, sawah, kilang dan sebagainya. Mereka tidak dapat menaik taraf dengan menggantikan yang baru dan terpaksa gunakan kenderaan ujung yang kelajuannya tidak lebih daripada 40 km sejam kerana kesempitan hidup. Contohnya, sebuah motosikal yang berjenama Suzuki Ausi 100 tahun pendaftaran 1980 kos, nilai pasarannya tidak lebih daripada RM100, yang cukai jalan cuma RM2 setahun. Atas perhatian kerajaan yang menjaga dan melalui layak dari golongan berpendapatan rendah, premium insurannya cuma RM71 Malaysia setelah tolak MCB pada tahun 2009. Tetapi harga premium naik mendadak pada tahun 2010, iaitu RM125 Malaysia ataupun 125% loading, naik lebih 70%, di samping terpaksa bayar premium insurans persendirian PA sebanyak RM36 Malaysia yang tergolong dalam satu paket yang mana amat membebankan. Bagaimana menteri menandatangani permasalahan ini berpandukan kepada konsep layak dilahulukan dan bukanlah keuntungan syarikat insurans dilahulukan ataupun dijaminkan. Terima kasih Tuan Pengerusi.